Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, dengan rahmat dan perkenan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita dalam siri ke-16 Goal Forever hari ini. Dalam siri ke-15 sebelum ini dibincangkan budaya tidak sihat dalam dunia korporat, namun ramai terlepas daripada tindakan. Mungkinkah ekonomi dunia yang kelihatan berkembang sihat dan tren menaik hanyalah suatu ilusi, umpama retak menunggu belah? Persoalannya, apa kaitan hidup kita dengan amalan yang tidak beretika, amalan rasuah dan sebagainya ini? Begini, apabila rasuah berlaku, wang jatuh kepada tangan segelintir yang sepatutnya available dan menjadi hak untuk semua orang yang berusaha mencari rezeki. Tapi hak itu telah diambil oleh pesalah laku. Justru asas ekonomi tidak dipatuhi. Ekonomi bertunjangkan wang dibayar apabila suatu kerja atau perkhidmatan dilakukan, iaitu kerja baru dapat upah. Tetapi dalam kes rasuah, tanpa kerja dapat upah. Dengan cara ini, wang disedut dari kolam ekonomi dan amalan kotor ini semakin lama semakin merosakkan sistem. Pada siri ke-16 Goal Forever kali ini, kita akan bincangkan bagaimana emas bakal kejutkan dunia. Ada 3 perkara yang akan dibincangkan kali ini. Yang pertama, apakah bakal berlaku kepada emas di tahun-tahun mendatang? Yang kedua, kenapa emas naik dan turun? Dan yang ketiga, apa tindakan yang harus diambil? Baik, yang pertama, apakah bakal berlaku kepada emas di tahun-tahun mendatang? Untuk kita mengetahui apa yang bakal berlaku di tahun-tahun yang mendatang, kita perlu lihat kepada sejarah. Rujuk kepada paparan. Dalam Goal Forever siri pertama telah ditunjukkan paparan harga emas ini. Ianya memberi maklumat harga emas awal tahun 70-an hinggalah akhir tahun 2019, bertempoh 50 tahun. Purata pulangan jangka panjangnya adalah sekitar 15%. Jika kita ambil purata jangka pendek tahun tertentu, kita mungkin dapat pulangan yang negatif pula. Contohnya yang beli tahun 2001 dapati emas naik tinggi pada tahun 2011, iaitu kenaikan melebihi 400%. Kenaikan yang tinggi yang dikira tinggi dalam sejarah. Mereka yang beli pada tahun 2011 pula akan dapati harga emas jatuh pada tahun 2014, jatuh lebih daripada 30%. Baik, mari kita analisa semula graf ini bersama maklumat harga emas yang terkini. Kita lihat pada Disember 2019, harga emas adalah hampir $1,500 1 ounce. Pada bulan Mei tahun ini 2020, harga emas telah mencecah $1,700 1 ounce. Ini menunjukkan kenaikan lebih daripada 13% bagi tempoh 5 bulan. Mungkin ramai tertanya-tanya pula, tahun depan 2021 bagaimana? Saya bukan pakar dalam ramalan, oleh sebab itu saya ambil perlindungan insurans. Kita pergi kepada perkara yang kedua, kenapa harga emas naik dan turun? Krisis ekonomi ada kitarnya. Umumnya apabila ekonomi naik, emas turun. Begitu juga sebaliknya. Kenapa demikian? Sebab semasa ekonomi tren menaik, pelabur akan melabur di bursa saham untuk memperoleh pulangan dalam bentuk dividen dan sebagainya yang tinggi. Emas kita tahu tidak beri apa-apa dividen. Manakala semasa ekonomi trennya menurun, pelabur akan keluarkan wang daripada pasaran saham kerana bimbang kerugian. Justru pelabur mendapatkan emas sebagai melindung nilai wang mereka. Ini kerana emas adalah aset yang sebenar. Rujuk kepada paparan. Paparan menunjukkan 2 garisan biru muda condong. Garisan condong yang pertama merujuk kepada krisis pada tahun-tahun 70-an, di mana emas naik tinggi daripada $35 1 ounce sehinggalah mencecah $800 1 ounce.
dalam tempoh 10 tahun. Turut naik adalah pelbagai barangan, komoditi termasuklah minyak. Garisan condong kedua merupakan gabungan dua krisis besar. Harga emas daripada $350 satu aun naik sehingga $1,800 satu aun. Begitu juga dengan barangan komoditi yang lain termasuk juga minyak. Ketika itu kita bayar hampir RM3 seliter petrol. Tempoh 20 tahun pula di antara dua krisis ini, harga emas agak stabil, lebih kurang $400 satu aun. Krisis yang pertama wujud kerana emas tidak dijadikan piawai bagi mata wang dolar. Oleh kerana itu, pelabur hilang kepercayaan kepada dolar dan mereka memilih emas. Krisis yang kedua pula, gabungan dua krisis tersebut adalah krisis .com tahun 2001 dan diikuti krisis subprime 2008. Permintaan terhadap emas melonjak menyebabkan harga naik tinggi. Baik, kita pergi kepada perkara yang ketiga. Apa tindakan yang harus diambil? Ini bukan nasihat pakar, tapi pada pandangan saya, ambillah insurans. Mereka yang ada insurans, insya-Allah lebih tenang hadapi krisis ataupun malapetaka. Tentulah kita berdoa dan berharap tidak berlaku, tetapi ianya telah berlaku dan boleh berulang. Seperti pandemik COVID-19 yang cetuskan krisis ekonomi hari ini, satu yang luar jangka. Dan emas ada ciri-ciri insurans seperti yang telah dibincangkan dalam Gold Forever siri kedua. Mesej terakhir kali ini adalah emas ada kemungkinan kembali digunakan sebagai wang, dan ini disebut-sebut oleh pakar-pakar ekonomi. Lebih-lebih lagi hari ini, apabila ini berlaku, harga emas pasti akan berubah menjadi besar nilainya akibat kenaikan permintaan oleh penduduk dunia. Sebelum dolar, emas adalah wang, telah digunakan sejak ribuan tahun. Justru dunia akhirnya akan kembali kepada fitrah, insya-Allah. InsyaAllah sahabat-sahabat, berjumpa lagi kita di sesi perkongsian yang akan datang dalam siri Gold Forever. Nantikan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.